Assalamualaikum Nur Ali. Soft pertama kena bagi anugerah lah Nur Alis ni. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Arif Nirman. Arif Nirman ni orang mana ya? Masya Allah. Tabarakallah. Cik Rodia Syarif, Anita Saleh, Wuryanti Wu, Rahimah Abdul Rahman. Apa khabar Kak? Kak Rahimah, saya baru ingat bila Kak cakap Kak Rahimah lah Ustazah, Kak Rahimah. Saya kata pernah kulihat wajah ini, tapi di mana ya? Kan kita dah together di Tasik Kebun kan Kak. Ya Allah, macam itulah Ustazah bila bertemu dengan macam-macam orang. Tuan Haji Ashim Yahya, subhanallah, semoga dirahmati Allah sekeluarga. Maryam Syarbaini, alamak lajunya nama ni. Isma Rokan Isti, banyaknya nama ke atas tu saya tak sebut. Memang komen lagi bagi Ustazah sebut semua nama. Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang hantar WhatsApp kat Ustazah, bau Mekah tu jangan hilangkan dulu Ustazah. Jenuh habis tu tak payah mandi ke? Hampa ni macam-macam kadang-kadang. Ustazah, bau Mekah tu jangan hilangkan dulu. Ustazah mai nanti saya nak peluk. Amboi, minta bentang dah boleh peluk-peluk. Semalam jumpa jemaah surau saya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jiran-jiran saya. Tak peduli dah, kita kat Mekah Madinah berpeluk-peluk. Mana nak tahan kat sini muslimat bertemu yang kita sayang macam adik-beradik tak berpeluk-peluk. Kan? Lepas tu macam dah terlupa nak pakai mask semua. Lepas tu pagi tadi pergi KLIA, confident je mask letak dalam handbag. Saya baik bawa. Lepas tu sahabat-sahabat, bang kita dua je tak pakai mask. Sebenarnya Malaysia ni kena pakai mask ke tidak? Sahabat-sahabat dirahmati. Kak Nazar jangan macam-macam nak suruh orang pakai telekung lah pula. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Carilah Tahzan Syuhaili Syaharbudin. Ya, baru ada. Ini pun sebenarnya mata saya mengantuk ni. Mata saya mengantuk. Tapi gagahkan jua sebab memang hari ni saya sibuk sangat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bertambah-tambah dengan manja-manja mucuk-mucuk tu tak sihat. Manja-manja mucuk-mucuk tu tak sihat. Kan? Almarhumah bonda saya dulu selalu cakap kan, orang tak ada anak ni kalau laki demam ke apa kan, memang sibuk lah mengalahkan kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nur Jannah Malik, orang mana itu ba? Bagaimana mahu peluk-peluk kalau tidak ada jadual bertemu? Dalam tempat tertutup pakai mask Kak Nazar. Pening lah, Sat suruh pakai, Sat suruh buka. Buka-buka je lah, tawakal tu ala Allah. Siapa yang rasa diri ada gejala, barulah pakai kan. Kita pun kirim salam dekat kita punya siapa yang buat undang-undang tu. Astaghfirullahalazim. Oops. Ustazah, ni negara Malaysia Ustazah. Jangan nak lawan-lawan. Sekian dimaklumkan. Ustazah pakai niqab je, tak perlu mask. Macam mana nak baca nama? Lupa dah. Apa ke nama dia hari tu? Tulisan Cina ke tulisan Korea ke apa tu? Bonda Rohana Saleh, I miss you. Hartini Hakim Tili, saya balik Malaysia bulan Ogos, nanti kita jumpa. Baik, Hartini orang London. London kan? London ke mana hari tu dia cakap. Tapi dia tengah excited nak balik Kuantan, kampung dia. Wah, kalau London kita nak kirim apa oleh-oleh dekat orang London? London kan? London lah Ustazah, jangan duduk kampung sangat London. Masya Allah. Nur Hasiah, Nur Hasiah. Waalaikumsalam. Sanisah. Naimah Hashim kan? Nama tulisan Jawa ni dia kecil sangat. Kak Ana, Siti Rohana, Asia Husin, Hanisa Syafi'i. Kalau orang tak ramai tak payah pakai mask gitu. KLIA tadi pun orang tak ramai sangat. Undang-undang Malaysia macam tu dia. Oh macam tu Kak Nazar. Oops, macam tu. Okey, Jamilah Osman, apa khabar Kak? Bila pernah kena ni serius juga. Betul, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa tu? Siapa yang komen pasal Pen Mutiara Hotel tu? Kan Hanisa Syafi'i? Masya Allah. Juliana Friday. But every day Ustazah ingat orang Singapura. Orang Singapura tak mau join ke Latahzan DJB pada 4 Jun? Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Alah Kak Nazar, tak payahlah suruh orang London bawa balik beg-beg macam gitu. Ustazah pakai beg selagi
Orang bagi macam-macam beg pun, nanti Jaja cakap, Ustazah hari tu kan kakak tu bagi beg tu. Ustazah malas lah je nak tukar-tukar beg. Kalau dah pakai ni, pakai je lah. Tunggu dia lunyai baru Ustazah pakai pula yang lain. Tak ada kerjanya sahabat nak pergi sana beg lain, nak pergi sini beg lain. Itulah. Paling saya tak boleh lupa hari saya dapat anugerah. Hari dapat anugerah naik pentas. Berprestij lah kononnya. Terkikik-kikik dengan Ustaz. Bang, apa hal dia tu kan? Cubalah tengok sayang rupa nak tukar handbag. Adakah aku pergi naik pentas berprestij ni pakai beg kait pergi pasar tu sahabat-sahabat. Kan kita duk lunyaikan beg kait tu, anak murid duk kait sendiri bagi. Pergi naik atas pentas tu pakai beg tu. Ya Allah bang, awaklah tak ingatkan suruh tukar handbag. Tak apa abang suka je matching dengan baju. Dia kata sabar je lah sahabat-sahabat. Kan? Jadi tak naklah nanti orang bagi beg London tak pakai kat Nazar. Okey. Nak pakai juga. Tak tahulah Ustazah, SOP kadang-kadang berubah. Kan Nur Aida Mastura Kazali. Hari ni macam nak sembang je. Suzana Amiruddin tunggu lunyai. Tengok tak hari tu saya buat live dengan kasut Ustazah yang dah lunyai tu kan sahabat-sahabat. Gagah tu nak bawa balik juga. Padahal lunyai sungguh dah. Nak bawa balik sekali Allah nak bagi jalan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Memang dah penuh dah beg. Sebab satu beg hand carry kami terpaksa tinggal. Sebab macam zip dia macam dah tak berapa elok. Sebab beg umrah orang lain sekali dapat, bawa sekali tu je. Nanti daftar mereka dapat beg baru kan. Kami ni beg tu 7-8 kali bawa, dia ulang tu je lah. So beg hand carry saya tu satu, zip dia dah macam kurang. Boy Keflizul nak juga sebut nama dia. Masya Allah. Suzana Amiruddin, nak sebut pun tak reti nak pakai. Tak payahlah, pakai je beg plastik. Masya Allah sahabat-sahabat. Terima kasih Suhaila binti Madros 50 star hantar kat Ustazah. Terima kasih. Apa yang tengah cakap tadi lupa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kasut tu. Lepas tu cakap Ustaz kata tinggal je lah yang tak payah bawa dah kasut tu. Sayang bang, ni lah yang kita bawa ulang alik masjid. Dia tak koyak pun, dia elok lagi. Kan bawa dia tahu sangat perangai bini dia bawa. Sekali dah tak muat langsung dah dalam beg. Maka sebab Ustaz memang dia tinggalkan ihram dia dekat sahabat kat sana. Bang, boleh tak kasut ni nak tumpang dekat kain ihram abang ni, tinggal kat sini. Nanti saya datang lagi minta kat kawan abang tu suruh bawa kain ihram abang dengan kasut sayang sekali. Suami kata, ya Allah, nak masih ada harapan tak bawa balik kat Malaysia? Masih ada harapan nak pakai untuk next umrah tu. Padahal sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustaz duk ingat, alhamdulillah beg tak muat. Mesti bini aku duk buang kasut dah lunyai ni kan. Rupanya suruh simpan lagi. Tu dia. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Siti Rosnani Tajuddin suka tudung. Ya, tudung ni tadi saya sempat beraya dengan sahabat tim khidmat di rumahnya Cahaya Ma'arif. Masya Allah. Sebab Ustazah kan daripada subuh bawa pokcik-pokcik Sabahan dengan Kak Sal KK pergi ke KLIA. Sarung je lah mana tudung yang ada. Kononnya nak balik rumah nak tukar lah tudung, nak pergi beraya sahabat-sahabat. Memang hidup lah sempat nak tukar-tukar macam tu. Apa tu Wahid biar pecah di perut? Apa tu yang pecah di perut? Ni kita sembang-sembang je sahabat-sahabat. Macam Ustazah sembang dengan keluarga, dengan adik-beradik. Seronok bertemu dengan anda walaupun hanya dalam talian. Janganlah serius sangat. Kot Ustazah cerita pasal handbag ke, pasal kasut ke tadi yang jangan pecah di perut tu. Sila hubungi Puan Nurul. Apa tu? Zarina Abdul Rahman. Siapa Puan Nurul? Saya tak kenal siapa. Sila hubungi Puan Nurul. Siapa tu? Siti Azmahani Mamat Nurjannah Malik. Dekat je Ustazah. Boleh sangatlah peluk-peluk. Tapi sampai hujung bulan ni tak ada kuliah hadir lagi lah Nurjannah Malik. Sembang-sembang santai petang Rabu. Tak, sebenarnya nak ngajar juga Nur Azlina. Saya tulis pukul 6 petang. Lepas tu saya lajak 6.10 kot baru start kan. Oh ya ke? Masya Allah. Ampun Kak Nazar, sorry. Sebab saya rasa saya macam tak iklankan lagi ke tak apa, nanti kita seriuskan iklan. Sebab kita masih gairah menjemput baki seat untuk utara. Okay, hari Ahad ini doakanlah Ustaz sihat sahabat-sahabat. Sepatutnya besok kami balik Kulim. Tapi malam tadi plan hari ni patut nak balik
diawalkan sebab malam tadi ayah tak sihat. So doktor bagi tahu ayah kena warded besok, bukan hari Jumaat. Jadi kalau dah besok ustaz kena bawa ayah lah sebab dah janji. Tapi bila telefon adik bagi tahu ustaz tak sihat, adik kata tak payahlah, kita tak tahu macam mana kan ayah nak masuk operation ni, jumpa ustaz pula nanti manalah tahu kan sahabat-sahabat. So settlekan bagi abang sihat dulu, bagi ayah masuk ward dulu. Kami pun setujulah sebab tak semestinya orang nak ayah tu nak pasang stand kat jantung kan. Jadi takut macam kalau tak sihat operation tu tak on kan, macam tu kan. Itulah kita tak belajar, itulah dulu belajar medik separuh jalan cikgu dia mati. Sahabat-sahabat. Okey, kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya ngantuk ni sahabat-sahabat, tapi sebab saya nak jumpa anda dan waktu ni waktu yang paling tak bagus untuk kita tidur. Saya nak cakap tadi, masa saya cakap jumpa pukul 6 petang lah tahzan, lepas saya dah uruskan ustaz, bawa ustaz pergi klinik kan petang tadi. Lepas tu balik tu dah abang rehat dulu, dah makan ubat apa semua. Boleh tak saya ngajar tahzan? Tak apalah, ngajar tahzan pukul 6. Elok je post. Allah, kalau lambat sikit 5-10 minit tu biasa, tapi orang Sabah sudah azan. Orang Sabah sudah azan maghrib kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi pasang stand. Ya betul Kak Nazar kan. Okey sahabat-sahabat. Okey. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang Sabah mungkin sudah azan maghrib. Sebab pakcik-pakcik Sabah duduk rumah Ustazah, dia solat awal 1 jam. Pakcik sini KL bah, bukannya Sabah. Kan awal 1 jam. Lepas tu pagi tadi saya dah memang sewa van persiaran untuk bawa diorang pergi KLIA sebab beg banyak kan sahabat-sahabat, bawa kereta saya tak cukup lah. Petang semalam kami start kereta, confident je nak bawa pakcik-pakcik tu. Aduh, nak merasa juga naik kereta ni pakcik-pakcik Sabah kan. So kami nak bawa lah naik kereta tu pergi makan kat rumah bapa Ustazah. Lepas tu kereta tak boleh start, kereta pun merajuk, sebulan kena tinggal. Masya Allah sahabat-sahabat. Wah, Umi Afan Kalisha kata Sabah dah berkumandang azan. Minta maaf orang Sabah, saya minta maaf sangat, saya tak teringat buat kelas pukul 6 tu orang Sabah dah azan, minta maaf. Ya, dia nak berbuka puasa dah, ya, minta maaf sangat. Okay, sebab ini je waktu yang Ustazah ada, nanti boleh dengar ulangan. Lepas tu sahabat-sahabat kereta tak boleh start. Lepas tu bateri kong, padahal dah suruh adik ipar start kan, walaupun tak tiap hari. Rupanya jangan start je, kena bawa berjalan. Lepas tu kami tak pesan suruh bawa berjalan, maka sangat luar bendoi, tak bawa lah, start saja. So bateri kong. Jadi pergi surau apa semua tak bawa lah kereta tu. Pagi tadi pergi ke LIA, saya yang drive kereta tu. Saya kata, ya Allah, hai. Mulanya ustaz kata, abang tak ikut tak apa ke? Takkan nak cakap tak boleh, memang dia tak sihat kan. Malam tadi dia langsung tak tidur. Tak tidur, lepas tu dia meracau-racau. Meracau-racau tu disebut jalan-jalan kat Mekah, susah hati. Sebaik sebut nama jalan Mekah. Kalau sebut nama wanita Mekah, masalah lah tu kan. Jadi, lepas tu, Ustazah dah siap-siap dah nak pergi. Okey bang, tak apa. Saya naik van persiaran juga, balik naiklah. Minta Grab ke apalah kan. Tak apa, jangan susah hati. Padahal risau juga sebab saya tak pernah buat urusan check in. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, pergilah ke LIA, saya drive. Baiklah, pandai lagi bawa kereta kan. Tapi nak masuk parking, ya Allah, langgar divider. Kan kecil. Bukan kecil, kita tak reti nak adjust. Lepas tu masuk parking. Lepas tu dia pun gagahkan diri pergi check in, settlekan check in pakcik-pakcik Sabah, bawa dia persarapan. Ada pula orang kampung Sabah ni, Ustaz Razak ni sahabat kami, memang dah lama mengajar kat sini. Dia tak cakap nak pergi KLIA. Kalau ku tahu dia nak pergi KLIA, tak payahlah Ustaz pergi KLIA untuk uruskan check in.
Allah sahabat-sahabat, tak sihat pergilah juga. Saya kata tak apa, tak payah pergi. Lepas tu tapi dia tidurlah sepanjang jalan. Lepas tu balik, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul-betul sebab dia terlampau panas badan kan Mariah Ibrahim. Dia jadi meracau dalam tidur. Kan saya biar je. Dia cakap, nama-nama jalan dekat Mekah tu, Ajiat lah apa benda semua nama jalan. Saya biar je lah kan. Dia ingatkan saya tidur mati lah, tidur mampus, tak dengar apa dia cakap kan. Bang, daripada tadi saya duduk dengar jalan-jalan kat Ajiat, jalan ada lubang lah apa benda semua kan. Lepas tu cuba sebut Allah, baca ayat kursi kan. Sempat tazkirah ni atas katil, tazkirah kan. Lepas tu dia bacalah ayat-ayat kan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah suruh ikut bacaan saya. Lalas barulah nak terlelap sekejap. Lepas tu dah subuh, belum subuh dah kena mandi apa semua sebab nak uruskan pakcik-pakcik tu. Lepas tu balik, saya terlampau sangat mengantuk. Sebab saya bawa kereta balik pula. Saya suruh ustaz tidur. Balik, pergi singgah dekat RNR Seri Kembangan. Saya cakap kat ustaz, saya bahaya drive macam ni. Saya tidur konon nak 10 minit. Pergi tengok jam, 35 minit saya tidur dekat RNR Seri Kembangan tu. Sebenarnya kan Kak Yanti, saya pagi tadi kan ada saya delete message dekat sahabat tim khidmat nak tanya siapa free nak temankan saya sebab ustaz tak sihat. Lepas tu ustaz pula cakap, tak apalah abang pergilah, nanti awak tak reti pula nak check in pakcik-pakcik tu. Dah dia decide nak pergi, saya padamlah balik message tu gitu. Lepas tu sampai-sampai kat rumah, Jaja dah tunggu nak pergi, dah janji nak pergi beraya dengan sahabat tim khidmat dekat rumah Cahaya. Dah dapat dah makan colek rojak buah. Gitu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dah 500 orang lebih ke? Ya Allah, saya duk menyembang je daripada tadi saja. Sebab saya nak cerita dengan siapa lagi kalau tak cerita dengan anda kan. Ustaz tengah tak sihat, partner saya bercerita tengah tak sihat. Bang, abang nak makan nasi kandar tak? Mesti saya hantar pergi kedai mamak. Tiba Ustaz Azai kan, tak mau abang baik mulut. Demam sungguh dah lagi aku ni. Kalau tidak 3-4 bungkus nasi kandak sehari pun boleh. Aduh, ni memang demam sungguh ni. Buat bininya pun selalu marah makan nasi kandak. Tiba-tiba, bang nak tak sayang pergi hantar abang pergi nasi kandak, jom. Tak larat. Jahatkan isteri boleh gelakkan suami sakit pula. Astaghfirullahalazim, Ustaz Azai. Okey sahabat-sahabat. Alamak, Noni Nadia, tadi bukan dia dengar cerita. Lama tak dengar celoteh Ustazah. Nur Aini Abdul Manan. Orang baru ke Nur Aini Abdul Manan? Saya biasa Nur Aini Abdul Rahman. Maafkan saya kalau saya terlupa. Wan Yahya, Nora Ismail. Betul-betul. Sebab tu saya tak teruskan drive tadi. Saya tidur dulu. Asli Zaman Ali. Saya minta maaf kalau ada orang-orang baru. Ini ustazah apa ni? Tak lalat dia asyik sembang je bila nak mengajak. Tak maaf sahabat-sahabat. Saya tak ada kawan nak sembang-sembang. Hampa duk ambil anak pergi sekolah. Sembang dengan anak. Cikgu ngajar apa tadi sayang? Kan? Sembang dengan siapa? Saya sembang dengan suami saya. Lepas tu kan kalau dia sibuk kan, kalau dia sakit macam ni memang tak ada geng nak sembang. Sembang dengan apa lah. Okey, sekali lagi bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Lama dah Ustazah terlepas. Nur Aini Abdul Manan. Orang mana ya sahabat? Kak Mahnum Abdul Muttalib. Allah, kita plan daripada kat Mekah lagi. Patut besok pagi nak sarapan rumah Kak Anum ataupun rumah Kak Emilia. Sebab tu jamu makan masa sihat. Alamak, kena smash dengan Maksud Zunaizah Ahmad. Baik ibu guru. Nak pakai niqab lah. Tu dia sahabat tim khidmat ni loroi. Dia tegak ustazah dia sekali zup zas macam tu. Maksud Zunaizah Ahmad kata tu, lain kali masa sihat jamu makan. Jangan duk halang-halang kawan tu nak pergi kedai mamak, duk tak bagi. Dah sakit baru, jom sayang hantar bang kedai mamak tau. Macam tu kan. Isteri macam mana lah Ustazah Zai ni. Kan, sekian. Bagi jumpa doktor tadi, doktor kata gula okey. Dah mula dah. Ustazah abang jawab. Bab gula abang jawab. Saya tertarik je, sekian dimaklumkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah berapa kali selawat kita start. Maka kita start muka surat 496. Derah lah suara dekat balik hijau putih ni, derah kan main. Siapa makcik tak ada teman sembang? Nabila apa tadi dah naik atas nama.
Terima kasih Wan Sanizan hantar 100 tas. Masya Allah, manfaat untuk Darul Fawaz. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, minta maaf ya kalau ada yang namanya saya tak sebut. Terima kasih Murnianti Tumio daripada Singapura. Masya Allah, seronoknya. Terima kasih. Suka dengan ceramah Ustazah Zainul Ismail. Ini bukan ceramah Zainul acik ke kak ke ganda ke bonda ke. Ini bukan ceramah, ini menyembang. Okey, sekarang baru nak ceramah sikit-sikit lah. Saya bukan orang pandai, cuma nak sembang-sembang aja. Kita dah belajar daripada kitab Latahzan. Semangat yang menyala-nyala. Tiba-tiba je semangat. Kita sambung bab 241. Semalam Ustazah dah baca bercita-cita setinggi bintang. Sekarang kita nak sambung semangat yang menyala-nyala adalah hiasan para pewaris Nabi. Semalam kan kita dah belajar tentang semangat yang menyala-nyala kerana kita bercita-cita setinggi bintang. Bercita-cita setinggi bintang. Semangat yang menyala-nyala adalah hiasan para pewaris Nabi. Kita kan sahabat, tiba-tiba macam meremang bulu roma nak cakap. Macam sebab dah ada ni nak cakap. Sebab kita baru balik daripada tempat-tempat yang penuh dengan sirah, tempat berpijaknya Rasulullah SAW dan para sahabat. Kalau kita baca kisah-kisah mereka sahabat, kita macam pelik lah. Tak faham lah orang macam Saidina Abu Bakar ni sanggup berhabis harta. Pasal apa? Penat-penat cari jadi orang kaya raya, tiba-tiba dok bagi semua dekat Rasulullah. Kalau bahasa kita sekarang ni dah kena sihir ke? Ni dah kena mandrem ke dengan orang nama Muhammad tu? Semua harta dia nak bagi dekat Muhammad. Contoh kan orang boleh bercakap macam tu dengan kita. Tapi rupa-rupanya bukan mandrem, bukan apa. Sahabat-sahabat, anda faham tak mandrem tu? Bukan kena mandrem. Sebab cintanya, imannya kepada Allah dan Rasul. Ajaib kan sahabat? Masya Allah kan? Cinta tu datang daripada mana? Daripada keimanan, cinta kepada Allah sebab dia beriman kepada Allah. Cinta kepada Rasul sebab dia beriman kepada Rasul. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak sebut macam mana lagi? Sebab mereka belajar direct daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tahu Nabi bila bercakap, kalau engkau beri harta engkau di jalan Allah, engkau dapat sekian-sekian. Nabi bercakap terbukti. Nabi bercakap janjinya tidak dicapati. Nabi bercakap tak pernah mungkir akan janjinya. Nabi bercakap direct ajaran daripada Allah. Nabi tukang sampai je sahabat-sahabat. Dan Nabi sampaikan, Nabi amalkan. Ni yang paling takut Ustazah Zai nak cakap. Nabi sampaikan, Nabi amalkan. Kita belum tentu lagi dalam cakap ni kita beramal. Ya Rabb, malu nak sebut sahabat-sahabat rahmati Allah. Jadi bila sebut semangat yang menyala-nyala adalah hiasan para pewaris Nabi. Tak penat ke mereka ni? Kan? Buat bertolong bantu. Mereka dulu kalau tak ikut Nabi, bila Nabi mengajak ke medan-medan jihad, dipandang lelaki-lelaki yang tidak turun ke medan jihad adalah lelaki yang dayus. Lelaki yang dayus. Allah Munirah Draman muncul. Sahabat-sahabat tahu tak? Dia tiba-tiba dia tak balik Terengganu lagi. Dia transit di rumah siapa Munirah? Rumah abang ke rumah pakcik dia dekat Putrajaya. Tiba-tiba dia muncul kat KLIA tadi. Kak Yanti tahu tak dia muncul kat KLIA tadi? Ya Allah, semangat. Ini bukti orang semangat pelik ni. Pilah duduk rehat diam-diam. Dia pula excited. Duduk pergi kat KLIA nak jumpa pakcik-pakcik Sabah balik. Tak tahu nak ngending jadi menantu ke apa, tak tahu. Masya Allah, semangat pelik. Subhanallah, grup ni sahabat-sahabat. Saya sibuk hari ni tak tengok handphone sangat kan. Jap, Ustazah, macam mana ni Ustazah, rindunya Allah, faham sangat. Apatah lagi anda yang pertama kali, sayang-sayang sekalian. Ustazah yang berkali-kali ni, Ustaz Azwan. Kalau dia balik ni, apa yang dia akan on tanpa stop? YouTube, bukan YouTube apa? Yang live daripada Masjidil Haram tu. Kadang-kadang kan sampai, bang tutup sekejap boleh tak? Memang ayat Quran tak baik Ustazah suruh tutup. Tapi kadang-kadang telinga kita ni kan 24 hours. Nanti dia tenung, ya Allah rindunya. Macam tu dia. Dia memang sentiasa sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah Khadijah Abdullah, Ustazah Khadijah sihat ke? Sihat Masya Allah, subhanallah. Lewat malam ni Ustazah Khadijah and the gang Sungai Petani sampai ke rumah malam tadi. Tapi masih bersemangat Masya Allah sahabat-sahabat.
Okey, siapa? Seorang lagi. Dia nak pergi ambil anak kan, nak buah pergi sekolah tu, tiba-tiba dia kata dia pakai telekung. Ustazah, saya ingat saya nak pergi Masjidil Haram, Ustazah. Astaghfirullahalazim. Jangan pergi pasar pakai telekung sudah. Kan? Ambil anak kat sekolah tak apa lagi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Gitu, semangat dia pelik. Sahabat-sahabat, macam-macam lah kesemangatan. Marah cikgu bahasa Melayu. Ustazah, mana ada kesemangatan? Tak ada. Siapakah ini? Apa tu Kak Yanti? Terasa macam ayah-ayah semua. Kan Munir Abdul Rahman? Cakaplah ayah mentua. Kuang-kuang. Masya Allah. Kita doakan Munirah dapat jodoh yang baik. Amin. Subhanallah. Baik sahabat-sahabat, semangat yang menyala-nyala adalah hiasan para pewaris Nabi. Sedangkan kesombongan adalah virus yang menyakiti, yang menjangkiti para penguasa yang keji. Anda baca tak nukilan tulisan Baiti Abdullah? Semalam kan kita belajar tentang bercita-cita setinggi bintang. Saya cukup puas hati bila dia komen tentang tulisan Ustazah, tentang Ustazah ulas pelajaran semalam. Kita belajar macam ni selama ni. Taqwa, kata Sayyidina Ali, adalah merasa cukup dengan yang sedikit. Taqwa. Okey, macam mana nak buat Kita dapat benda sikit tapi kita puas, bersyukur apa yang kita dapat walaupun sikit. Dan Allah Maha mencukupkan. Kita biasa jumpa kan, cleaner, driver, gaji RM800 je. Bayar sewa rumah, bayar bulan-bulan duit motor. Lepas anak-anak boleh pergi sekolah, masih lagi boleh bawakan bekal anak-anak, tak mati kelaparan anak-anak. Tiba-tiba bos yang menyandar kan, driver bawa kereta. Mat, kau ada duit Mat? Berapa bos? RM10 ke? Ada bos, RM10 ada. Bagi. Kenapa bos? Aku nak singgah beli ayat nyok ni. Kan, bagi RM10. Masalahnya Mat ni driver, gaji berapa kali ganda, lebih seciput daripada bos punya pendapatan sebulan. Kan? Dia pinjam duit aku. Ini kisah benar tau sahabat. Bila minta duit kat saya RM10, RM50, biasa je Ustazah. Bayarnya tidak. Tu dia. Masalahnya Mat sentiasa ada duit. Bos kata, kau ada duit tak? Aku nak pinjam jap, nak beli ni, nak singgah beli ni. Kan sahabat-sahabat, tak bayar dekat driver. Driver tu cukup je makan anak bini. Dia ni sebab apa duk minta dekat driver? Sebab duit dia semua duit plastik. Driver kata, nak beli pisang goreng tepi jalan tak laku pakai duit plastik. Jadi kau ada duit, nanti aku bayar. Tak bayar-bayar sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sabar je lah. Tak bayar-bayar. Jadi siapa yang kaya sebenarnya? Mat yang gaji kecil tapi Allah cukupkan, barakah. Bos yang tersandar dekat belakang, duit berkepuk-kepuk. Sahabat-sahabat dalam bank hanya boleh pakai kad sahaja keluarkan duit. Tak ada duit runcit-runcit nak beli pisang goreng, nak beli ayat nyok dekat tepi jalan. Sebenarnya siapa yang cukupkan? Ustazah, bos tu. Betul. Betul. Nur Aini Abdul Manan, begitulah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita bila dengar kisah benar macam ni, siapa sebenar? Tak payah kita selak kamus kehidupan mereka, kita tahu hidup siapa yang diberkati Allah. Walaupun dengan gaji sikit Allah cukupkan. Kerana Mat insya-Allah ada takwa. Apa pun dia takut kepada Allah. Dia hutang duit orang, pinjam aku nak beli kari pap 5 biji RM2. Nanti aku pulang balik. Cepat-cepat, belum masuk kat mulut dia pulang dah duit orang. Tapi bos alah setakat RM10 takkan dia tak ada. Kau ingat, Mat macam kau. RM10 apa sangat. Si Mat tu RM10 boleh makan sehari dengan keluarga dia. Gitu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Duit pun duit plastik, baru dengar. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, begitulah takwa. Sikit tapi Allah cukupkan, maka merasa puaslah dengan yang sedikit. Itulah dia syukur. Tetapi kalau dalam bab semangat, Allah suruh sahabat-sahabat, fahaman kita daripada kitab Al-Tahzan semalam, jangan pernah merasa cukup. Okeylah Ustazah, saya dapat PMR ni 5A pun dah cukup dah, Alhamdulillah. Nanti SPM saya nak try dapat 6A lah. Hei,
Kau ambil berapa pelajaran? 10 Ustazah. Kejut kita Ustazah duk bulat-bulat mata gitu. Kalau kat Mekah gitu. Kejut kita Ustazah. Tiba-tiba je duk kat belakang macam tu. Tak payah nak kejut sangat lah cik. Kan suka nak makcik-makcik tengah terhege-hege jalan. Cik buat apa tu? Kejut kita Ustazah. Yelah kan moncong jalan panas-panas. Bagilah dia ceria sikit kan. Asyik baik tak gugur jantung Ustazah. Kejut ke macam tu lah. Macam mana Munirah? Mak Munirah cakap terkejut tu, kejut kita macam tu lah. Kan sahabat-sahabat. Jadi kita dalam bab semangat kena besarkan semangat. Tak boleh kata dah ambil 10 subjek, try untuk dapat 10A. Tak boleh Ustazah rasanya, sebab saya maths memang selalu fail, sains memang selalu tak pernah dapat A. Tak salah sebab kau ambil 10 subjek. Kenapa tidak untuk kau target 10A? Kurang-kurang mungkin kau dapat 7A. Kan lebih tinggi daripada target kau nak dapat 6A tadi. Gitu. Faham sahabat-sahabat? Macam saya cerita pasal makcik pencen jual karipak pusing semalam. Itulah hangpa ajak dengar, ajak tidak. Tertinggal cerita karipak pusing semalam. Dengar balik cerita semalam. Sian. Kan kejut kita. Okey, jadi kalau buat semangat ni kena besarkan. Okey? Sebab kita takut tersilap, tersasul antara semangat yang menyala-nyala dengan kesombongan. Saidina Abu Bakar infak segala hartanya, adakah menjadikan dia sombong? Tak, menjadikan dia semakin tawaduk, rendah hatinya memandang Allah yang maha besar. Kita takut makin besar pemberian kita kepada orang, makin besar kesombongan kita. Kau kalau aku tak bagi, kau boleh makan? Tak kan? Amboi, sombongnya jadi majikan. Baru bayar gaji pembantu rumah RM1,000 dah sombong. Kau cubalah berterima kasih sikit kat aku. Kalau aku tak bayar gaji kau nak makan apa? La ilaha illallah. Kau ingat dia tu kerja rumah kau je dapat gaji RM1,000. Tolonglah sahabat. Kita duk baru bagi sikit ciput je kat orang. Dah kalau saya tak ada tu mati dia tu Ustazah. Kau ingat kau Tuhan? Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Mentang-mentang kau baru jadi tangan di atas sikit dan kau rasa orang tu hidup kaya raya sebab akulah. Kalau tak ada saya tolong dia Ustazah. Sebenarnya siapa? Sombong tu sahabat-sahabat boleh terjun lombong. Pilah yang terjun lombong. Dulu 2015 saya pernah di Radio Aikim kan. Kadang-kadang Radio Aikim ni dia bagi penghormatan pada kita. Sekarang ni Ustazah kan live Radio Aikim kan sahabat-sahabat 2 bulan ni dia ikat kontrak dengan Ustazah untuk Mei dengan Jun. So diorang akan, bukan diorang bagi tajuk macam TV Al-Hijrah, mereka bagi tajuk macam Radio Aikim. Ustazah minggu ni kita nak cerita pasal apa. So kadang-kadang diorang pun sibuk, diorang tak tanya tajuk tu awal-awal. Kita dah sampai kat konti tu baru, Ustazah kita nak sembang tajuk apa ni? Lah Ustazah pun tak terfikir tajuk apa. Tiba-tiba satu hari tu saya cakap sombong terjun lombong. Sombong terjun lombong. Apa dia Ustazah tajuk? Serbon pula dah. Sombong terjun lombong. Kan? Ustazah, ya betul tajuk tu. Ya, sebab mak Ustazah selalu cakap macam tu. Orang sombong pergi terjun lombong lah, kau tak layak nak hidup. Kan depan khalayak orang ramai ni. Sebab dengan sombong tu tak ke mana sahabat. Baru dapat bagi apa? Apa baru dapat bagi apa? Baru dapat bagi sebatang pen kat orang. Ustazah kalau saya tak bagi dia pen tu, dia takkan dapat SPM 10A. Sebab pen saya dah tu lah, dia dapat jawab dengan baik. La ilaha illallah, baru bagi sebatang pen kat orang pun nak belagak. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Salam takziah Al-Fatihah. Kenapa sahabat? Dia semalam. Allah ya Karim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syurga tempat sahabat kepada sahabat latahzan kita ni sahabat. Tergelincir sikit jatuh, pendarahan dalam kepala katanya semalam, sahabat-sahabat dirahmati Allah, meninggal dunia. Itulah yang juga saya tangisi dengan anak murid saya di FGV Felda, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Beraya-raya elok. Balik katanya singgah, biasalah orang balik-balik kampung ni kan, nak balik KL, singgah beli ubi. Rebus ubi biasalah pagi-pagi sarapan. Saya pun teringin nak makan ubi rebus ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, biasalah. Suami dia kata banyak sangat kok makan ubi rebus ni. Sebab itulah dia macam angin, muntah kan. Lepas tu sampai lembik lah sebab muntah cerit-berit, Suami bawa pergi hospital. Doktor masuk air, sahabat-sahabat dirahmati Allah, hari ketiga meninggal dunia.
Bayangkan terkejutnya suami dan anak-anak keluarga berhari raya sihat-sihat walafiat. Nak jadi asbab tu makan ubi kayu. Nak jadi asbab kawan kita ni meninggal, sahabat-sahabat, tergelincir sikit je. Ya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, takut kan? Allahu Akbar. Jom doakan Datuk Ustaz Kazim. Kenapa? Sakit pula ke Datuk Ustaz Kazim? Ustazah baru kemarin kot bersembang dengan PA dia. Tak dengar pun, tak cakap pun pasal tu. Wallahu alam, sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Saya sebulan di Mekah, saya mendengar banyak sangat cerita kematian mengejut. Terkejut kita mendengarnya. Sahabat, dalam pada kita terkejut mendengarnya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebenarnya si mati itu lebih terkejut lagi. Si mati itu lebih terkejut lagi. Bayangkan masa masuk hospital kan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak sangka itulah dia meninggalkan rumah dia buat kali yang terakhir. Lepas tu buka-buka mata, maknanya dihidupkan rohnya kembali. Sahabat-sahabat, aku kat mana ni? Ingatkan atas katil hospital lagi. Rupa-rupanya dindingnya barzah. Bayangkan malam pertama dia di barzah. Kita kalau menghantar jenazah ke perkuburan, saya biasa kan, bila mendengar kematian, bila dapat hantar jenazah ke perkuburan, kalau saya tak pergi pun, Ustaz Azwan akan subhanallah, akan bagi tahu yang abang dah balik kubur ni, sedihlah jiran kita tu meninggal. Malam tu saya akan sebut-sebut, ya Allah bang, jiran kita bang malam ni malam pertama dia di barzah. Macam manalah, semoga mudah dia menjawab segala soalan-soalan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Terkenang, teringat. Sebab malam pertama di barzah sangat menakutkan, sahabat. Kan semalam ada orang usik Ustazah. Sebulan Ustazah tak tidur atas katil rumah Ustazah. Mewah ke, buruk ke, hodoh ke, bilik Ustazah, katil Ustazah tu kita punya. Sudah pasti kita rindu untuk tidur di atas bantal kita sendiri. Duduklah hotel mewah-mewah, akhirnya kita akan rindu rumah kita sendiri. Sahabat kan, alhamdulillah saya memang sujud syukur sangat semalam. Sebab apa? Sebab masa nak pergi tinggalkan sebulan ni, sahabat-sahabat, Allah, macam-macam rasa. Kadang-kadang rasa macam, kenapa aku buat keputusan nak duduk Mekah sebulan? Aku nak mati ke? Sentiasa ingat. Tapi tak luahlah di lisan tu. Kadang fikir ke ini adalah perpisahan aku dengan bapa Uzo kan tak sihat, ayah Ustaz, sahabat-sahabat. Sebab tu lisan ni dah cakap, Pak, apa-apa yang berlaku lepas ni kan, redakan saya sebagai anak bapa. Okay, saya reda, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau apa-apa berlaku. Sebab tu doa saya kat sana, apa-apa pun nak berlaku, ya Allah, kau izinkanlah sesuatu yang baik. Apa yang Allah takdirkan, itulah yang terbaik. Kita nak ajar hati kita, andai berlaku sesuatu, kita jangan ralat, jangan menyesal, hantuk-hantuk kepala kat dinding. Menyesal aku pergi Mekah sebulan ni, tengok-tengok aku tak jumpa kesayangan aku meninggal dunia. Contoh, sahabat-sahabat, serahkan diri kita bulat-bulat kepada Allah. Memang dah bulat dah pun kan, memang dah bulat, so serahkan bulat-bulat pada Allah. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak tahu apa yang Allah rancang untuk kita. Subhanallah, sambung lagi. Ada apa-apa yang saya terlupa nak cakap. Kadang-kadang bila selang-seli dengan sembang ni, saya terlupa sesuatu nak sambung. Subhanallah. Terima kasih Zuhaida Abdullah, hantar 75 stars untuk Ustazah. Sangat dekat kematian, betul-betul Masya Allah. Belajarlah sesuatu, sahabat-sahabat, daripada setiap kematian orang lain. Allahu Akbar. Baik. Semangat yang ini dah baca dah. Dengan semangat yang besar. Orang, terima kasih Muhammad Hassan Muhammad Sirat dengan 100 stars. Masya Allah. Saya jadi macam berdouble-double lah tulisan ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab saya mengantuk ke, mata saya berubah ni ke, berdouble-double lah tulisan ni. Apa Allah tak ada kata yang terbaik. Dah macam makcik-makcik dah. Okey, dengan semangat yang besar, orang akan terdorong ke darjat yang lebih tinggi. Kenapa perlu semangat yang besar? Untuk menolak diri kita sendiri ke arah yang lebih tinggi. Kita kena bersemangat untuk diri kita sendiri, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Contoh, kalau kita ziarah orang sakit, orang tu dah lah sakit, macam Ustazah dengan Ustaz tengah tak sihat. Kalau anda tanya kat Ustaz kan, Ustazah buat apa kalau Ustaz tak sihat? Saya lebih banyak macam bergurau dengan dia. Lebih banyak macam macam nak bagi dia semangat lah. Saya tak suka kalau dia tak sihat kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita jangan
Bila kita nampak orang sakit, kita pergi ngending kat dia kan. Jadi takut dia mati, takut dia ni. Semua tu ketentuan Allah. Kita buat lembik tengkuk dengan dia, duduk meratap kat dia. Orang tu tak mati lagi, duduk meratap kat dia. Orang tu akan makin hilang semangat, makin lemah. Sepatutnya tu, yang abang memang tak larat, tapi sayang tengok okey je tu, boleh bangun elok je tu. Larat, mesti larat punya. Bila kita cakap macam tu, tiba-tiba, ya abang rasa macam okey sikit lah, abang ikut lagi KLIA. Lepas tu kita balik, hati risau kan, kau dia pingsan ke kat KLIA. Tak payah bang, tak payah. Saya suruh abang bangkit je sebab nak suruh solat. Takkanlah sakit kita tak solat, kan. Yelah, tapi abang rasa lepas solat ni dah rasa macam kuat sikit kot. Kalau kita, ya Allah suamiku kesiannya, alah demam ni, dah baring, tak payah solat tak apa, kan dah hari-hari solat, hari ni tak payah solat. Allah maha mengetahui. Rehat, itu namanya al-mengongi. Dah lama tak sebut al-mengongi. Kita kena jadi manusia yang sentiasa bersemangat, supaya apabila orang yang hilang semangat tengok kita jadi semangat. Ini orang hilang semangat, kita pergi kat dia, nangisnya mengalahkan orang yang tengah kehilangan suami tu. Kita pun pelik, laki siapa yang mati? Laki orang tu ke laki orang ni? Dia pergi ziarah, dia pula yang menangis melampau-lampau. Faham sahabat? Sebab kita memberi semangat kepada orang lain pun itu menjadi ibadah di sisi Allah. Menggembirakan saudara kita yang sedang bersedih, itu menjadi ibadah di sisi Allah. Kalau kita faham semua itu sahabat, itu kita belajar daripada kitab La Tahzan. Aku tengah menangis ni, aku tengah ada masalah, aku tengah sakit ni. Tapi disebabkan aku tengah berdepan dengan orang, aku kena beri semangat kepada orang tu. Suka Maziah Abu, saya sebut Al-Mengongi, dah lama tak sebut. Apa tu? Apa tu? Nur Azia Abu Kasim Hamid kau. Apa tu? Tak nampak lah. Tulisan dia macam double-double. Betul. Kita bagi semangat lagi dekat orang yang sakit. So misalnya sekarang sakit juga, Ustazah demam semua. Kena bagi semangat. Betul. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, amboi. Tersebutlah. So macam nak taubat. Nak taubat daripada sebut Al-Mengongi boleh. Masya Allah. Okey. Mana tadi? Dengan semangat yang besar, orang akan terdorong ke darjat yang lebih tinggi. Sedangkan kesombongan akan menjatuhkannya ke jurang kehinaan. Sebab tu Ustazah sebut sombong terjun lombong. Kalau kau tak nak dicampak ke dalam lombong, kalau kau tak nak masuk jatuh dalam gaung, dalam lombong, kau jangan sombong. Sebab orang sombong sedang menjemput kehinaan untuk dirinya sendiri. Kau berada di puncak tahta. Siapa CEO syarikat ni? Siapa orang nombor 1 dalam company ni? Tu Ustazah belagak, tu sombong. Kau ingat orang suka kat kau? Depan kau je orang sengih-sengih sebab dapat gaji kan? Sebenarnya orang tak suka kat kau. Tinggi mana darjat kau, jangan sombong sahabat-sahabat. Benda tu akan mencampak dirimu ke dalam lombong. Itu maksud Ustazah. So, biar kita jadi manusia sukses, berjaya, semangat nak bina kejayaan apa. Tapi jangan sombong. Supaya kamu diangkat ke darjat yang lebih tinggi. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah. Wahai penuntut ilmu, tanamkan semangat besar itu di dalam diri anda. Wow, subhanallah. Lama dah tak tengok angka 7 lebih. Kita pernah mencecah live La Tahzan 3K. Itu rekod sahabat-sahabat, 3,000. Sebab sejak saya pergi Mekah Madinah ni 300-400 orang. Ustazah sedih ke? Langsung tak sedih. Sebab kita bukannya tengok berapa orang yang menonton. Ustazah sedih kalau Ustazah tak buat La Tahzan sehari. Serius. Orang kata, Ustazah dah lah Ustazah hari ni rehat. Ustaz cakap itu, ya tak payahlah hari ni. Saya jadi lemau, saya jadi sedih kalau saya tak buat La Tahzan. Sebab saya dah janji dengan diri saya untuk setiap hari. Apa benda, ini diri saya sahabat-sahabat. Apa benda yang saya dah janji, saya kena buat. Kecuali saya dah usahakan, saya dah buat, tapi saya tahu itu bukan gagalnya kerana kita tak berusaha, tapi kerana Allah tak izinkan. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita usahakan juga. Macam La Tahzan, walaupun saya hanya sembang, ada sikit manfaat. Walaupun hanya saya anggap ni sebagai La Tahzan, sembang sekejap. Saya buat La Tahzan walaupun hanya 15 minit. Saya dah tahu diri saya untuk memberitahu dengan Allah, aku dah tunai janji dari Allah untuk setiap hari. So saya akan sedih, akan lemau diri saya ni kalau saya tak buat. Faham ya sahabat-sahabat yang rahmati Allah? Jadi kita kena letak diri kita ni, wahai penuntut ilmu,
tanamkan semangat besar itu dalam diri anda. Sahabat, Ustazah baru je letakkan satu status masa Ustazah di Mekah lagi kan. Ustazah sedang mencari seorang lagi calon tajaan umrah daripada sahabat La Tahzan. Bila daripada sahabat La Tahzan, kenapa Ustazah mencari umur 50 tahun ke bawah? Sebab kita akan terbangkan mereka ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukan daripada tabung yang sehari RM1 yang Ustazah namakan tabung umrah dan amanah saham akhirat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Yus Marianti Yusof, nampak? Saya pun sedih kalau tak dengar La Tahzan sehari, macam rindu macam tu. Ini jiwa yang istiqamah. Saya minta maaf kepada yang macam, alamak aku ni je ada, aku tak ada. Sebab minta maaf sahabat, anda akan faham apa yang Ustazah maksudkan. Bila saya baca messenger, Ustazah, saya terbaca status Ustazah, saya pun nak sangat ditaja umrah. Minta maaf, Ustazah terus akan kata, siapa ya nama ni, aku macam tak pernah tengok lah pula, tak pernah dengar lah pula. Minta maaf, kenapa Ustazah terus macam tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab tajaan tu adalah untuk sahabat La Tahzan. Jadi untuk sahabat La Tahzan, Ustazah kena utamakan sahabat La Tahzan yang istiqamah, yang sentiasa ada. Tetapi kalau Kak Yanti Hamid kata, kenapa tak taja saya Ustazah, saya sahabat La Tahzan. Kak Nazatul Naina kata, saya hari-hari ada Ustazah. Sebab dia tak layak dari segi tak pernah ke Baitullahil Haram. Contoh, dari segi memang kalau dikira logik akal, dia tak mungkin dapat pergi dengan duitnya sendiri. Never Ustazah. Saya tahu saya dengan tak kerja, suami saya banyak hutang keliling pinggang, anak-anak saya nak membesar, saya rasa memang taklah Ustazah, duit simpanan langsung tak ada. Kita nak cari orang macam ni. Tapi nama itu adalah nama sahabat La Tahzan. Saya minta maaf sahabat-sahabat. Jadi bila anda, Ustazah, mak saya pun, saya nak sangat mak saya diterbangkan. Dia bukan sahabat La Tahzan. Saya minta maaf sekali lagi supaya anda faham. Sebab macam kesian, buang masa tulis. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, sahabat tim khidmat, Ustazah ni ramai ni Ustazah, tapi tak pernah tengok pun nama dia. Macam itulah maksud saya. Saya minta maaf sahabat-sahabat. Sebab tu kita kena sentiasa. Orang yang sentiasa, sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang yang sentiasa, Allahu Akbar, dia dekat dengan jiwa kita. Sahabat-sahabat jumpa kat mana-mana sahabat. Kat Mekah, saya menjadi saksi ni. Dekat Mekah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah, saya sahabat La Tahzan. Kak, ya ke? Apa nama Facebook? Disebut, saya ingat nama tu, selalu ada. Macam tu. Jadi buat Ustazah kadang-kadang menangis pada diri Ustazah sendiri. Ya Allah, aku nak kenal anak murid aku ni, kena sentiasa ada, selalu. Ya Allah, aku ingat dia, insya-Allah. Tawaf terbayang-bayang nama tu. Dalam doa kita lalu nama-nama tu. Kak Faridah Ali, Masya Allah. Siapa yang merajuk Ustazah tak taja ke? Tak apalah kan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, subhanallah, dia lalu depan mata kita. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi Ustazah selalu cakap, macam mana Nabi pandang aku? Macam mana Nabi pandang aku, ya Allah? Aku ni kerap ke berselawat kepada dia. Antara selawat dan sembang kosong, mana yang banyak aku ni? Tapi aku nak disyafaatkan oleh Rasulullah. Aku nak dipimpin oleh Rasulullah meneguk air dari telaga Kausar. Aku nak dipandang oleh Rasulullah sebagai umatnya. Aku nak dipimpin oleh Rasulullah sampai masuk ke dalam syurga. Bukan tersungkur di pintu syurga. Nabi pandang tak aku? Nabi nampak tak aku? Apa sunnah Nabi yang aku dah buat? Hari-hari ke? Walaupun berat dan penat, aku istiqamah ke? Subhanallah sahabat, tolong mengaku pada diri. Kita nak dipandang, tapi kita tak reti nak mengendeng-endeng dengan Nabi. Faham ya? Jadi saya minta maaf kalau messenger tu banyak sangat, tapi nama yang dicalonkan ataupun nama yang mencalonkan tu memang teramat jarang di mata saya lalu. So sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong kita jadikan ini sebagai satu paksaan dalam diri kita untuk sentiasa berada dalam majlis ilmu. Faham ya? Saya minta maaf kalau ada yang tak setuju dengan apa yang saya cakap. Sebab saya bandingkan diri saya sebagai umat Nabi SAW. Layak ke aku dipandang Nabi kalau jap selawat, jap tidak, jap ikut sunnah Nabi, jap tidak, tapi nak ke syurga dengan Rasulullah. So apa saja offer yang Ustazah share dekat dalam La Tahzan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukan kerana Ustazah orang kaya, tidak, tapi kerana kebersamaan jiwa sahabat La Tahzan.
Faham ya? Sebab bila contoh Munirah kita terbangkan, sebab mereka tahu, oh ya Ustazah dia memang layak. Tanya Kak Yanti Hamid, tanya orang yang bersama-sama dengan beliau ketika tawaf, ketika sa'i, ketika berada di Baitullahil Haram. Tak ada seorang pun yang kata dia tak layak. Kerana apa? Kerana kesan ilmu yang sentiasa. Yang sentiasa. Faham Kak Salasiah Abdul sudah sampai di KK bah, Masya Allah. Jadi saya sekali lagi minta maaf kalau ada, alah beria-ria iklan, kita mesej tak jawab pun. Subhanallah sahabat, Ustazah nak menjawab beratus-ratus setiap hari tu, dan mata Ustazah hanya akan nampak kepada, ni, nama ni memang selalu ada. Of course lah Ustazah fokus kepada nama tu dulu. Faham ya sahabat? Jadi saya minta maaf sangat sebab saya tahu semua anda nak, jawapannya nak. Tapi kalau tak cukup kelayakan itu, Ustazah kan berdosa dengan Allah. Sebab duit tu adalah amanah, sahabat, untuk terbangkan anda. Kalau Ustazah tidak amanah, ramai je saudara mara saya tak pergi lagi. Buat apa saya nak umum dekat Latahzan? Sebab amanah tu Ustazah jemput seorang sahabat Latahzan. Dia bagi berapa banyak, saya cuba untuk cukupkan. Ini satu penghormatan kepada orang yang istiqamah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tolong faham, sebab Ustazah bukan pilih kasih orang baru ke orang lama ke. Bila anda istiqamah, Allah akan zub nampakkan mata kita. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita teruskan. Mana tadi? Sedangkan kesombongan akan menjatuhkannya ke jurang kehinaan. Maghrib pukul berapa sahabat? Sekarang ni dah 6.59. Wahai penuntut ilmu, tanamkan semangat besar itu di dalam diri anda dan jangan berpaling daripadanya. Semangat besar ni macam mana sahabat? Jom kita muhasabah diri. Besar ke semangat kita kalau kita gantikan majlis ilmu dengan perkara yang lagha? Kalau kita gantikan perkara-perkara yang manfaat, yang Allah suka, yang Nabi suka, dengan perkara yang Allah dan Nabi tak suka? Subhanallah, saya nak pujuk anda macam mana lagi? Ini diri kita. Yang nak ke syurga pun kita, yang nak ke neraka pun na'udzubillah kita tak nak. Tapi kita yang pilih jalan hidup macam tu. Ustazah dalam taklimat akhir balik kampung kepada jemaah umrah, memang air mata kita nak jatuh dalam menasihat. Sebab saya tengok dengan mata saya orang yang betul-betul istiqamah di sana dalam tempoh 2 minggu. Berpanas-panas pergi balik masjid, 57 darjah Celsius tengah hari waktu zuhur sahabat. Ya Allah, panas, membahang. Saya letak kain telekung dekat atas. Ya Allah, panas Tuhan, aku tak sanggup. Tapi tak jadi nak mengeluh kat lisan sebab aku kat mahsyar nanti macam mana ya Allah. Air mata sejengkal. Air mata sejengkal. Air mata. Matahari sejengkal. Kalau aku baru diuji dengan panas macam ni, merungut-rungut kat lisan, ajarkan aku kuat ya Allah, baru panas dunia. Tak jadi nak merungut sahabat. Sebab kita malu dengan Allah. Allah bagi kat kita macam-macam dah atas dunia ni. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Terus berdoa. Sebab saya cakap dengan sahabat-sahabat yang seumrah dengan Ustazah, saya tak nampak lain dekat sini. Saya nampak sahabat-sahabat Latahzan. Saya nampak sahabat-sahabat yang sentiasa istiqamah dalam majlis ilmu, sahabat-sahabat. So, yakinlah yang tolong pilihkan tu adalah Allah, bukan Ustazah. Sebab Ustazah selalu, ya Allah, pandu aku dengan petunjuk hidayahmu, ya Allah. Jangan jadikan aku manusia yang tersilap. Pilih yang baik untuk dunia dan akhiratku, ya Allah, tolong. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Islam telah mengisyaratkannya dalam masalah-masalah fiqhiyah yang sering anda temukan dalam hidup sehari-hari, yang maksudnya mengingatkan agar anda memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Misalnya, tayamum itu dibolehkan bagi seseorang yang sedang kesulitan mendapatkan air dan tidak diharuskan membeli air untuk wuduk. Sebenarnya masalah seperti itu harus difahami sebagai anugerah yang dapat diperoleh daripada semangat yang menyala-nyala itu. Dan masih banyak lagi contoh lain dengan pola yang sama. Sahabat, kita akan diuji. Siapa yang umurnya panjang akan makin, Ustazah betul ke nanti bila dia dekat kiamat kita akan kemarau beberapa tahun? Macam mana Ustazah masa tu nak minum, nak berwuduk macam mana? Allah dah siapkan package. Tak jumpa air, ada tayamum untuk beribadah, tak boleh cuti. Oh, tak naklah tayamum menyusahkan. Aku ada duit kot, beli je lah air. Boleh.
Tapi kenapa tak nak guna rukhsah? Kemudahan yang Allah bagi. Tak boleh plan A, pergi plan B. Wang, ku ingat agama boleh dibeli dengan duit. Sebab itu sahabat-sahabat ni ramai ni yang bersama saya. Terima kasih siapa yang hantar 200 star tu, Masya Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang umrah dengan Ustazah Zai, tanya mereka yang baru balik. Saya sekali pun tak kempen skuter. Kenapa saya tak kempen skuter? Walaupun ada yang bertanya, kecuali mereka yang betul-betul uzur dan memerlukan. Skuter sekali tawaf 75 rial. Tawaf dan sa'i, sahabat-sahabat dirahmati Allah, 75 darab 2 berapa? 70, 140, 150 rial. Macam itulah lebih kurang. Kan seorang. Kalau naik 2 skuter, kiri kanan, sahabat-sahabat berapa? Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak sebut semua tu duit. Orang yang beruang, orang yang beruang, bayar je. Buat apa nak sakit-sakit kaki, Ustazah? Memanglah Tan Sri, Puan Sri, Datin Sri, Sri Muka, memanglah kau boleh bayar. Tapi nilai pahala tu tak sama. Sebab engkau tidak ada mujahadah dalam ibadah. Kecuali engkau betul-betul tak mampu, tak larat skuter tu untuk memudahkan. Sebab tu saya cukup pantang jemaah saya yang sihat menggunakan skuter. Kecuali berhalangan. Macam contoh sekarang, jemaah lelaki tak boleh mudah-mudah untuk ke dataran Kaabah tanpa memakai kain ihram. Macam mana mereka nak tawaf sunat? Mereka ada duit. Nak bertawaf di kawasan yang besar, pecah-pecah kaki mereka sakit. Keluarkanlah duit, pakai tawaf, pakai skuter. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Bukan semua Tan Sri, Puan Sri macam tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi maksud Ustazah, mesti dalam ibadah ni ada mujahadah, kesungguhan, bersungguh-sungguh. Kau mampu, kenapa kau memilih untuk yang bersantai-santai mentang-mentang kau ada duit? Faham maksud? Jadi Allah dah lengkapkan dah. Kitab Latahzan bukan kitab fiqh, tapi mengajar kita berfikir. Betul juga Yang mana yang paling dipandang Allah? Yang paling bersusah payah untuk Allah. Sahabat, kita akan tersentuh hati tau. Bila orang, macam mana Ustazah mula-mula tersentuh hati dengan Munirah? Kalau yang belum tahu, macam mana Munirah Draman terpilih untuk ke Baitullah? Apa cerita yang mula-mula Ustazah tersentuh hati dengan dia? Ingat lagi tak sahabat-sahabat? Dia duduk kat mana? Kat mana Munirah? Kampung dia jauh. 2 jam, 2 jam setengah bawa motor ke Kuala Terengganu. Tapi dia sanggup pinjam motor abang dia, sahabat-sahabat, nak jumpa Ustazah punya kuliah dekat Kuala Terengganu, tinggalkan kerja dekat kampung. Tinggalkan kerja dekat kampung, sewa motor, pinjam motor abang dia. Tak pernah dia buat pinjam-pinjam motor abang ni, tak pernah dia buat. Dia pinjam motor abang dia nak pergi Kuala Terengganu nak dengar kuliah Ustazah. Elok lagi setengah jam lebih kurang nak sampai dekat masjid tempat Ustazah kuliah, dia aksiden. Aksiden langgar orang tua. Dia bawa pula duit yang sehari dia kumpul RM1 berterabur atas jalan. Dia kutip satu persatu, nak bagi juga kat Ustazah ni. La ilaha illallah, dia hantar gambar saya. Ya Allah, nak datang kuliah aku bersusah payah sampai macam ni. Kalau aku taklah sampai nak pinjam-pinjam motor orang jauh kot, tunggulah Ustazah ni datang kat kampung aku pula. Kan? Apa sangat Ustazah tak lalat tu. Tengok je lah kat TV kalau nak dekat dengan dia. Pegang je lah kat handphone, belai-belai pipi dia macam tu. Kenapa sampai nak jumpa depan ni? Tapi apa yang menyebabkan Ustazah Zai tersentuh hati sahabat? Ya Allah, bersungguhnya dia. Padahal aku kenal diri aku yang banyak dosa yang tak layak untuk ditemui oleh mereka, yang insan-insan mulia ni. Faham tak maksud? Jadi, peristiwa itu membuatkan Ustazah nak, siapa dia ni sebenarnya? Kawan-kawan dia datang. Kawan-kawan dia datang, sahabat. Dia memang istiqamah Ustazah dalam majlis ilmu. Dia memang hormat dengan guru. Dia memang ni. Allahu Akbar. Subhanallah, tengok Allah atur. Tiba-tiba toeng ada orang bank in duit dalam akaun Ustazah. Ustazah, saya nak terbangkan seorang sahabat Latahzan yang istiqamah ke majlis ilmu. Kenapa toeng mata Ustazah nampak nama dia dulu, sahabat? Sebab kesungguhan. Begitulah Allah dan Rasulullah melihat kita sebagai hamba, sebagai umat. Siapa yang paling bersungguh nak ikut Allah dan Rasulullah? Kita sebut syurga, 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 tapi kita dah bersungguh ke? Dah bersungguh ke? Aku sahabat-sahabat dirahmati Allah, mengaku pada diri, aku rasa aku tak layak, ya Allah, aku belum begitu bersungguh-sungguh lagi. Jadi kalau Munirah masih ada dalam live ni, jangan bongkak besar diri pula orang sebut-sebut nama.
Ustazah sebut semata-mata untuk menjadi contoh supaya kita memahami apa yang patut kita buat dalam hidup ni untuk meraih cintanya Allah dan Rasulullah. Sebab kita manusia pun ada rasa yang mestilah aku utamakan orang yang bersungguh-sungguh untuk hari tu dia sampai aksiden jatuh nak jumpa aku ni. Kita manusia ada rasa macam tu kan sahabat. Jujur je lah Ustazah tak nak bohong pada diri. Allah dan Rasulullah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sudah pasti melihat kesungguhan kita. Jadi Ustazah stop di sini. Habis dengan cerita tu sebab ada negeri yang dah azan maghrib kan sahabat-sahabat. Besok insya-Allah kita sambung dengan penyair berkata apa. Jadi ampun maaf, sayang semua kerana Allah, minta maaf mengambil masa waktu dekat nak maghrib. Selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa sunat Syawal. Doakan Ustaz Azwan sihat, supaya sihat tu bukan untuk apa sahabat, sebab dah janji nak temankan ayah dia kan dalam keadaan yang ialah sepatutnya kita berada di sisi dia. Semoga Allah mudahkan. Okey. Jadi ampun maaf zahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa raikan Syawal bersama Ustazah Zai di Utara Pen Mutiara Hotel. Boleh hubungi nombor yang tertera di bawah bagi orang-orang yang area utara lah. Okay, Perak, Kedah, Penang. Bye-bye. Assalamualaikum. Masya Allah.